Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Muslimin, muslimat, sidang penonton video yang dirahmati Allah, InsyaAllah rakaman kali ini adalah khusus kepada ahli qaryah, ahli jamaah Surau Al-Munawwarah, Kampung Batu 17, Hulu Langat, dan umumnya kepada muslimin muslimat yang menonton video ini. InsyaAllah pada kali ini kita akan sama-sama bermuzakarah dan juga mengambil iktibar daripada isi kandungan ataupun karangan ulama Nusantara Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, yang membicarakan tentang bagaimana merawat, bagaimana mencegah anggota badan kita, panca indera kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada perkara-perkara yang akan merosakkannya, dan bagaimana menggunakannya pada tempat yang pencipta anggota itu kehendaki, pada tempat, pada kegunaan yang pencipta anggota kita, pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala redai. Dan masih lagi di dalam bab tentang anggota kita yang penting, yang membolehkan kita bercakap, iaitu lidah ataupun kelebihan bercakap, di mana sebelum ini kita telah mendengar bahawa setiap anggota kita ini Allah SWT jadikan ada diberikan dua kelebihan untuk dua manfaat. Diciptakan supaya digunakan pada dua jalan, iaitu yang pertama sebenarnya untuk kegunaan akhirat, manfaat akhirat. Seperti lidah kita ini digunakan untuk berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, membasahi lidah kita dengan zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ataupun lidah kita dibasahi dengan membaca Al-Quran, digerakkan, dibunyikan lidah kita membacakan kalamullah, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dan juga ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang bermanfaat di dunia mahupun lebih-lebih lagi di akhirat. Sementara untuk manfaat dunia pula digunakan untuk kita berbicara, bercakap dengan orang yang kita kenal, untuk memahamkan orang dalam urusan kita sehari-hari. Di dalam surah Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, pada hari ini, iaitu di hari kiamat, di padang mahsyar nanti, kami telah menutup, kami telah khatam, patri mulut-mulut mereka. Kami patri lidah-lidah mereka, iaitu lidah-lidah yang di dunia dahulu boleh bercakap-cakap, berkata-kata, akan ditutup. Sementara yang akan bercakap kepada kami, iaitu akan memberi penyaksian di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, ialah
tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka pula menjadi saksi terhadap apa yang mereka sentiasa lakukan di dunia dahulu. Maka itulah perkara yang kita perlu menjadikannya sebagai satu pedoman, sebagai satu matlamat bagaimana nanti di akhirat kita, anggota tubuh badan kita tidak mendakwa kita. Di masa itu mulut ini tidak boleh lagi, lidah tidak boleh lagi digunakan untuk menipu, untuk membuat helah. Mulut pada ketika itu pada mahsyar, ketika disoal, akan dikunci dan dipatri. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia diam. Walaupun ada boleh bercakap, walaupun fasih bercakap, walaupun rasa ingin berkata-kata, ada idea nak dilontarkan, nak dikeluarkan dengan lidah, namun begitu orang-orang yang beriman, yang mendakwa beriman dengan Allah SWT dan hari akhirat, hendaklah diam, hendaklah tidak bercakap kerana takut tergelincir. Falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah cakap perkataan yang baik sahaja. Kalau nak bercakap, cakaplah perkataan yang baik. Apabila nak bergerakkan lidah, hendaklah gerakkan lidah ini dengan kalimah-kalimah yang baik. Ataupun kalau tidak boleh bercakap baik, tidak ada idea, tidak ada ilham untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang khair, yang baik, hendaklah diam. Maka sebab itulah orang yang diam ini lebih selamat daripada orang yang banyak bercakap-cakap. Kerana bila banyak bercakap, banyaklah silapnya. Bila banyak bercerita, maka banyaklah, tinggilah risiko jatuh dalam penipuan, jatuh dalam pembohongan dan sebagainya. Kita pada hari ini, apakah perkara yang kita hendak sama-sama muhasabah terhadap diri kita dahulu? Adakah lidah kita ini digunakan benar-benar pada yang Allah SWT kehendaki? Tidak mengapa orang yang Allah SWT tidak berikan kepada mereka nikmat bercakap, kerana mereka tidak akan tergelincir lidah itu pada mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang dilarang oleh agama, yang mana sebenarnya sebahagian daripada kebiasaan kita, sebahagian daripada kebiasaan orang-orang muda ialah mengucapkan ayat-ayat yang tidak elok, yang tidak bagus, yang boleh disebut sebagai kata-kata yang kotor ataupun mencarut. Sama ada memang ketika marah, ketika ingin memarahi orang, ataupun sebenarnya bukan marah, dalam keadaan biasa saja, dalam keadaan gembira ataupun mesra, tapi terkeluar perkataan-perkataan yang kotor. Pernah seorang ulama, seorang kiai Indonesia, dalam satu ceramahnya di hadapan pelajar-pelajar, beliau turut menegur pelajar-pelajar agama, yang mana pelajar agama ini sehariannya habis ataupun basah lidahnya dengan baca Al-Quran, dengan menghafal pelajaran-pelajaran daripada kitab-kitab, menghafal matan-matan, bercakap bahasa Arab. Namun begitu, mungkin kebiasaan yang lama, terkeluar juga perkataan-perkataan apabila bergurau dengan kawan-kawan itu, terkeluar perkataan yang kotor, yang dikira tidak sesuai untuk pelajar agama. Bukan setakat tak sesuai untuk pelajar agama, bahkan tak sesuai untuk orang-orang Islam sebenarnya. Kita tengok pada hari ini, ayat-ayat sebahagian daripada kita, anak-anak muda, sehingga menyebutkan perkataan-perkataan yang kasar ataupun perkataan yang mencarut, di mana ianya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilarang perkataan yang khabith, perkataan yang kotor,
yang ada sebahagian itu memang bermakna yang sangat tak sesuai, yang boleh menyebabkan bukan setakat orang yang bercakap itu terlibat mengucapkan perkataan yang kotor, bahkan orang mendengar juga akan mengalami kekotoran bila dengar perkataan tu. Sehingga disebutkan anggota-anggota yang dinisbahkan dengan sebahagian nama, maka ia menjadi satu perkataan yang amat kotor sebenarnya untuk diucapkan, yang sangat tak sesuai diucapkan sebenarnya oleh manusia, oleh orang yang ada akal, oleh orang yang belajar, apatah lagi pada orang-orang Islam, orang-orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat orang-orang Islam ini sebenarnya perkataan-perkataannya apabila menghadapi apa-apa saja perkara semuanya sangat bagus. Kalau gembira pun akan diucapkan alhamdulillah, syukur pada Allah. Apabila menghadapi kesusahan diajarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika kagum melihat sesuatu, maka bertasbih dengan masya Allah, masya Allah. Ataupun apabila melihat perkara-perkara yang kita ingin jauhi, akan disebutkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ataupun a'udzubillah, na'udzubillahi min zalik, kami berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara itu. Dan apabila, sehingga kan di dalam para ulama telah mengajarkan berdasarkan al-hadis dan al-Quran bahawa di dalam seluruh hidup kita ini kita sentiasa bertasbih di dalam setiap aktiviti ataupun amalan seharian kita. Apabila bangun daripada tidur contohnya, kita akan ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan apabila kita melakukan setiap perbuatan yang baik, maka kita akan mulakan, walaupun perbuatan tu amalan harian kita yang baik, yang ada kait dengan perbuatan yang baik, maka akan kita bacakan dengan, kita mulakan dengan bismillah. Apatah lagi amalan-amalan lah, baca sebelum berwuduk pun sunat baca bismillah. Sebelum baca setiap doa-doa harian ni kita baca dengan, mulakan dengan bismillah. Para alim ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bukan setakat apabila melakukan perbuatan harian saja yang ada doa-doa yang khusus saja mereka baca doa, ataupun mereka gunakan lidah untuk berzikir, tapi sepanjang masa kita ada diriwayatkan ada wali Allah, ada alim ulama yang mana mereka kurangkan, asalnya makan tepung gandum, roti lah, yang mana bila disiapkan, bila dimakan itu mengambil sekian-sekian masa. Contoh, kalau makan dengan tepung gandum, bila nak makan tu 2 minit atau 5 minit contohnya baru siap makan sekeping roti. Jadi 5 minit tu mulut tu sibuklah mengunyah, jadi tak dapat berzikir dengan penuh. Mungkin berzikir dalam hati ataupun selang-selang alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Tapi kalau gunakan buat roti daripada tepung lain, contoh tepung barley, maka boleh makan 2 minit siap makan. Maka mereka telah tukar kepada tepung yang bila roti tu dibuat daripada tepung tu, tempoh waktu makan tu lebih cepat, kerana nak lebihkan waktu berzikir. Masya Allah, sangat jauh dengan orang-orang biasa, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi kita dalam kita ingin mencontohi orang-orang yang menggunakan sepenuhnya lidah dengan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita contohilah, kita ikutilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lidah. Seperti mana yang saya bacakan tadi, barang siapa beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik ataupun dia diam. Diam lebih selamat. Dan memang kalau ikutkan pengalaman kita lihat
di kalangan saudara mara kita, sahabat-sahabat kita, di kalangan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang pendiam ini, maka mereka lebih terselamat daripada menyakiti hati orang ataupun mengguris hati seseorang. Mereka lebih kurang lagi, maknanya tak ramai orang yang mendengar apa yang mereka sebutkan, tak ramai orang yang terasa hati dengan ayat-ayat yang mereka lepaskan. Dan ada satu lagi sabdaan Nabi SAW berkenaan dengan lidah, iaitu satu hadis yang mafhumnya lebih kurang, orang Islam ini al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam yang sebenarnya ialah, yang paling kurang sebenarnya ialah orang yang selamat orang-orang Islam yang lain daripada lidahnya dan juga tangannya. Maknanya orang-orang Islam lain tidak sakit, tidak mendapat mudarat, kesusahan daripada mulut, perkataan-perkataannya dan juga perbuatan tangannya. Jika tidak membantu orang, jika tidak memberi manfaat kepada orang, maka paling kurang tidak menyusahkan orang, sama ada dengan mulut, dengan kata-kata, tidak menyakitkan hati orang, ataupun tidak menyusahkan orang dengan tindak tanduk, dengan tindakan. Dan yang terbaiknya pastilah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, khairun nas may yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Apatah lagi yang memikirkan bagaimana orang-orang Islam ataupun bagaimana manusia mendapat manfaat bukan hanya di dunia ini, tetapi manfaat di akhirat kelak. Orang-orang yang menghabiskan masanya untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak manusia yang jauh daripada amalan agama supaya dekat kepada Allah. Maka ini ialah manfaat yang besar yang diberikan oleh pendakwah-pendakwah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum kerana mengikut saranan jejak langkah Nabi SAW. Mereka menggunakan lidah mereka dan menggunakan tangan, anggota tubuh badan mereka untuk mengajak manusia kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya iman. Dan juga setelah kita faham bahawa sangat penting kita menjaga kata-kata kita, kerana setiap perkataan kita ini akan dinilai adakah ia baik ataupun buruk. Dan apabila ia digunakan untuk keburukan, maka akan ada balasannya, akan ada imbalannya. Namun begitu apabila ia digunakan untuk kebaikan, apabila digunakan untuk bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti tasbih ataupun dua kalimah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ringan di lidah. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ringan di lidah, maknanya lidah sebut tu mudah, namun ganjaran sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sangat disukai oleh Allah dan sangat berat timbangan pahalanya di timbangan mizan, di dalam timbangan amalan. Ataupun berselawat kepada Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala pencipta seluruh makhluk, sendiri berselawat, mengurniakan rahmat kepada Nabi SAW dan juga para malaikat. Satu amalan yang diperintahkan kepada manusia, yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri melakukannya, berselawat kepada Nabi SAW, maka sangat bagus, sangat bertuah
apabila seseorang itu lidahnya selalu dibasahi dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kita perlu elakkan kata-kata yang kotor yang kita biasa. Mungkin ada sebahagian perkataan mungkin tak dinafikan, ianya memberi makna ramah lah. Namun begitu mungkin ada orang yang sesuai pakai, apatah lagi orang yang tahu maknanya. Namun begitu, jika perkataan itu memang membawa kepada perkataan-perkataan yang kotor, makna yang kotor, yang sebenarnya bukan dibiasakan oleh orang-orang baik, tak diajarkan pun. Namun begitu kerana pengaruh dan kerana diindahkan, dimudahkan, disedapkan menyebutnya tu oleh syaitan, maka dia ada di lidah-lidah kita, di lidah-lidah anak-anak muda kita. Jadi perkara ini patut ditegurlah oleh ibu bapa, oleh orang-orang yang mempunyai anak ataupun orang yang di bawah tanggungannya. Kalau di tempat-tempat pengajian, di sekolah agama, di madrasah, maka perkara ini dikira satu larangan. Dilarang, akan dimarahi oleh ustaz dan pentadbir. Kerana memang patut dijaga lidah ini daripada menyebutkan perkataan-perkataan yang dikira kotor, yang bukan setakat tidak ada manfaat, bahkan memberi mudarat kepada telinga dan hati. Dan juga kita perlu jaga mulut kita ini daripada menceritakan tentang keburukan-keburukan orang. Ini satu perkara yang sangat perlu kita ambil berat. Daripada perbuatan mengumpat, contohnya ghibah, menceritakan keaiban orang lain di belakangnya. Kalau nak menegur, kita pergi tegur depan-depan. Apakah kekurangan yang kita patut tegur seseorang itu. Namun begitu, sekadar untuk mengaibkan seseorang di belakangnya tanpa dia tahu, sekadar untuk sengaja je menceritakan keburukan orang, apatah lagi dengan niat supaya dia mendapat keaiban, maka perkara ini adalah satu kemalangan, satu perkara yang sangat malang dilakukan oleh lidah-lidah orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang mafhumnya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengumpat sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain. Adakah kamu ingin makan daging mayat saudara kamu? Maka tidak, pasti kamu tidak akan menyukainya. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi satu perkara yang selalu, yang memang kita perlu jauhi dan kita perlu muhasabah. Apatah lagi yang kita ceritakan keburukan itu, mungkin orang-orang yang mereka ini orang yang soleh, orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan sebab mungkin ada keburukan-keburukan, kelemahan-kelemahannya yang kita nampak, maka apabila kita mengaibkannya, kita mengumpatnya, kita gunakan lidah kita untuk mengaibkan seseorang, maka itu adalah satu perkara yang sangat malang, satu perkara yang kita perlu jauhi, yang kita perlu elakkan. Ada satu kisah yang untuk kita ambil pelajaran dan iktibar, yang berlaku kepada orang yang merendah-rendahkan ataupun orang yang menghina lah, orang yang mulutnya mengata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Walaupun dia seorang yang alim, tetapi mungkin itu Allah SWT, itu ialah pelajaran ataupun kafarah Allah SWT untuknya, semoga dia diampuni. Dia walaupun seorang yang alim, tapi dia selalu ringan tu, lidah tu macam ringan sangat untuk merendah-rendahkan, menghina, mengata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan apakah perkara yang berlaku ketika dia meninggal dunia? Maka
lidahnya telah digigit dan dibawa lari oleh seekor kucing, dan orang-orang yang berada di sekeliling jenazahnya pun tak dapat buat apa-apa, terpaku, seolah-olah seolah-olah keras, tak boleh buat apa-apa. Maka dan perkara ini telah diriwayatkan berlaku, maka iktibarnya kita sebagai orang biasa ni jauh sangat daripada alim ulama, jauh sangat nak dikira sebagai orang alim, maka seharusnya kita lebih berhati-hati mengata ataupun menyebutkan kelemahan-kelemahan orang. Bukan setakat pada alim ulama sahaja, bukan setakat menyebut kelemahan keburukan ustaz-ustaz, orang-orang alim, guru-guru, pemimpin-pemimpin masyarakat saja, tetapi kepada semua orang, apatah lagi di kalangan saudara mara kita, apatah lagi di kalangan orang yang kerabat kita yang ada pertalian dengan kita. Lebih-lebih lagi lah kita hendaklah mengelakkan diri daripada menggunakan lidah, daripada ringan lidah kita mencela dan menghina sesama Islam. Nabi SAW bersabda bahawa Nabi pernah sekali Nabi pegang lidah dan bersabda pada para sahabat, jagalah anggota ini, jagalah anggota ini, iaitu menunjukkan betapa pentingnya lidah ini dijaga supaya selamat daripada balasan di akhirat kelak, di mana lidah ini walaupun ringan, walaupun kecil, walaupun tidak bertulang, namun begitu akan ditanya tentang apa yang dia buat. Antara anggota yang kecil pada badan kita namun besar perkara-perkara yang dia lakukan, sama ada yang ia lakukan, yang kita lakukan dengannya, sama ada yang baik ataupun buruk. Wallahu alam, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita taufik dan hidayah untuk menggunakan lidah sebagaimana yang diizinkan, yang disuruh oleh syarak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ditunjukkan, diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa dalam sebuah hadis yang dibacakan tadi, yang saya bacakan tadi, iaitu orang Islam ialah orang-orang yang selamat, orang-orang Islam yang lain daripada keburukan ataupun daripada kejahatan lidah dan tangannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayah dan golongkan kita di kalangan orang-orang yang diridainya. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah ini adalah siri yang pertama lah. Siri yang pertama bagi bulan Mac. Kita akan sambung lagi ataupun bertemu lagi pada rakaman siri kedua dalam bulan ini, insyaAllah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.